saya menjemput kedua-dua ahli panel, Fadil Ustaz Badrul Hisham dan Fadil Dr. Rasul Ibrahim untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan forum pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam bersama dengan ahli jawatankuasa Masjid Sultan Ismail Petra Banggul, bersama dengan ahli jawatankuasanya, kedua-dua ahli panel jemputan pada malam ini, seterusnya adik kakak muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini adik kakak, satu forum berjaya kita adakan di masjid kita ni, yang mana skala-skala gak kita berkuliah kan. Sore aja duduk depan ikut dia nak kata gapo pun kita faham, kita tak faham dia tak kira dah, orang ngajar dia ngajar ya. Alhamdulillah, pada malam ni satu forum ada kliennya lah sikit yang dibawa oleh yang dibawa oleh Info Sunnah Kelantan, satu NGO lah kita kata, untuk mengembangkan Islam di tanah air kita ni, membawa mari dua orang panel yang hamba boleh sifatkan kalau orang tak ada malam ni rugi besar kerugian yang amat-amat besar. Duk banggu dah, duk di sekitar dah, baca dah banner tu, tengok dah iklan tu, tapi saja malah mari saja nak duduk di rumah tak si ikuti forum kita ni. Bagi hamba sifatkan cukup-cukup rugi, sebab nak boleh kedua orang panel di kakak kali sebelah kanan ni boleh kira sikit sebab orang tempatan Al-Fadhil Ustaz Badrul Hisham bin Sulaiman, tenaga pengajar sekarang ni di Ma'had Rahmah Kenali, bekas Ustaz hamba di Ma'had Muhammadi mula. Nampak Ustaz hamba dia kecil pun untuk guru hamba ni. Masa ngaji mula Ustaz hamba dah. Masa hidup ngajar hamba tu bersama dah, tak ada arah buat mana. Al-Fadhil Ustaz Badrul Hisham lepasan daripada Jamiah Islamiyah Madinah, balik-balik ngajar di Ma'had sekarang Rahmah Kenali. Seorang cukup aktif bergerak dalam negeri kita, negeri Kelantan ni adik kakak,
untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi di seluruh negeri. Dan di sebelah kiri hamba ni hamba kata rugi tak mari ni, Al-Fadil Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim, pensyarah di Jabatan Syariah Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu, yang juga sebagai seorang yang aktif dalam penulisan, telah menulis 100 lebih kata 100 lebih dari kakak buku hak dia tulis, hak dia baca tu kali dengan 10 kali dengan 100 tak apa, hak dia baca sebelum dia nulis ni kena baca dulu hak dia tulis tu. Kita nak baca hak dia tulis pun tak beli pun tak, tengok berapa ni 15 riyal di Mekah klik hari ya. Buku 15 riyal ni boleh kata kau jual di Mekah klik hari. Ya rokok ni 13 riyal main-main dia bayar. Nyucuk tak ambil. Allah. Adik kakak rahmati Allah, Profesor Madya Dr. Basri saya aktif juga bukan setakat nulis. Lama ingat apa nama ni Dr. Basit ketika berforum Ambo Dr. Basit dan Dr. Basri ni, dia sebut kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Dr. Basri ni bukan setakat boleh nulis, dia juga boleh berceramah. Ambo ni bolehlah kecek huduh-huduh, terah juga nak nulis. Buku kecil ya 20 muka surat, tak siap apa kali ni. Ada kat 5 tahun dah. Dia ni tu nulis pun dia boleh, ceramah pun dia boleh, wiga pun dia boleh. Alhamdulillah, kedua-dua panel kita pada malam ni akan mengupas satu tajuk dah berkenaan dengan Ramadan yang akan kita sambut lebih kurang berapa hari? Berapa hari? Nampak sangat kira. Memang kita kena kira pun, kena kira untuk menyambut kehadiran apa nama ni bulan yang paling istimewa, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin terus kepada ahli panel pertama, Al-Fadhil Ustaz Badrul Hisham Sulaiman. Bila kita membicarakan bulan Ramadan, kita sering dengar orang sebut Ramadan ni sebagai syahrus sayyidus syuhur, sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Kalau Tok Ngulu apa kita kenal. Tok Ngulu di sini siapa dia? Tok Ngulu kita kenal kan? Tok Ngulu ada kelebihan-kelebihan dia lah. Biar naik Honda Kak pun. Tapi Tok Ngulu, Gapa-gapa orang jumpa Tok Ngulu dulu. Tok Wakil pun nak gapa-gapa, cari Tok Ngulu dulu. Tok Ngulu ni ada kelebihan-kelebihan dia, sifat-sifat istimewa dia. Sebab tu jadi Tok Ngulu. Tok Ngulu ni seorang ya. Tak boleh 3-4 orang Tok Ngulu seperti kampung. Maka Ramadan disifatkan sebagai penghulu segala bulan. Yang diminta Al-Fadhil Ustaz Badrul Hisham apa nama ni, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan penghulu segala bulan tersebut. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi Majlis Forum, Ustaz Ja, rakan panel Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim, hadirin-hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi apabila Ustaz Ja tanya soalan berhubung dengan kenapa Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu bulan. Kalau dalam seminggu ada satu hari yang merupakan Sayyidul Ayyam fil Usbu', itu Yaumul Jumaat. Hari Jumaat adalah penghulu hari dalam seminggu dengan sebab kelebihan-kelebihan yang terdapat pada hari Jumaat. Yang Allah Ta'ala jadikan hari Jumaat ada kelebihan tertentu. Maka begitu juga pada bulan Ramadan ada kelebihan-kelebihan, ada keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan yang lain, sehingga melayakkan ia disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Bulan ni Allah Ta'ala yang jadikan dan Allah Ta'ala yang pilih.
Allah Ta'ala yang pilih Ramadan sebagai bulan yang ada kelebihan tertentu. Dalam setahun ada 12 bulan. Kalau ditanya soalan adalah setahun berapa bulan? Ada 12 bulan. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim ila akhir al-ayat. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, 4 daripadanya adalah bulan yang diharamkan berperang: Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Tak termasuk Ramadan. Ramadan ada kelebihan tertentu. Yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dalam ayat yang pengerusi baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang terdapat padanya petunjuk, yang terdapat padanya keterangan terhadap hidayah yang dibawa dalam agama sebagai pembeza antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Allah Ta'ala yang memilih untuk diturunkan Quran pada bulan Ramadan, diturunkan ia sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Quran pada malam Al-Qadar. Jadi hebatnya Ramadan, pada bulan Ramadan diturunkan Quran, pada bulan Ramadan juga ada malam Al-Qadar, yang semua kita tahu ianya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, juga diturunkan pada bulan Ramadan mengikut kaul yang masyhur pada 17 Ramadan. Biasa tempat kita disebut dengan nuzul Quran, dan kita biasa bercuti pada 17 Ramadan untuk mengingati peristiwa besar penurunan Quran pada bulan Ramadan. Jadi lebihnya Ramadan sebab Al-Quran. Sebab itu lebihnya kita manusia, kalau seseorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Quran, maka dia ada kelebihan sebagaimana kelebihan yang ada pada Ramadan. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Mengambil tanggungjawab, belajar Quran, mengajar Quran. Sebab itu kita baca Quran, kita belajar Quran bukan hanya terhad pada bulan Ramadan, tapi sepanjang masa dalam hidup kita. Baik, saya pergi yang kedua, terus yang kedua. Apabila tibanya Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dirantai. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun an-nar, abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, semua pintu syurga dibuka, dikunci semua pintu neraka, dan dirantai syaitan. Ini kemuliaan yang ada pada Ramadan yang tidak terdapat pada bulan lain. Dalam hadis yang lain, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila tibanya malam pertama Ramadan, sejak malam mula-mula tu, suffidatis syayatin wa maradatil jinni, akan dirantai, dibelenggu segala syaitan dan jin-jin yang jahat, yang sentiasa mahu untuk memesongkan manusia. Dibuka pintu syurga dan tidak ada satu pun ditutup, semua dibuka. Ditutup pintu neraka dan tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka. Lalu fayunadi munadin, ada suara yang memanggil yang berkata, boleh jadi suara
boleh jadi malaikat yang berkata, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang mahu buat kebaikan, teruskanlah, sambutlah Ramadan ini. Wahai orang yang mahu buat kejahatan, berhentilah. Falillahi utaqa'u minan nar fadzalika kulla lailatin. Dan Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dia merdekakan daripada azab api neraka, dan perkara itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Itu hebatnya bulan Ramadan, tidak berlaku pada bulan yang lain, dan layaklah dia disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Kemudian kita melihat juga kelebihan yang lain. Pada bulan Ramadan juga kita digalakkan untuk membanyakkan sedekah berbanding dengan bulan yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya Nabi SAW adalah ajwadun nas, seorang yang sangat pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adalah sifat pemurah baginda, sangat menyerlah, sangat ketara pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang menemuinya, dan Jibril akan datang kepada Nabi pada setiap malam untuk yudarisuhul Quran, untuk bertadarus Quran. Dan adalah Nabi ini lebih pemurah, lebih cepat sifat pemurahnya minar rihil mursalah, daripada angin yang bertiup. Jadi kehebatan Ramadan menyebabkan hati manusia ini jadi lembut, suka untuk menolong orang yang susah, dan tidak merasa bakhil dengan harta benda. Dan kita melihat banyak lagi kelebihan-kelebihan lain, yang mana jiwa yang menyambut dengan hati yang terbuka, dia akan merasa gembira. Sesiapa yang menanti Ramadan dengan penuh penantian, seperti menanti kepulangan kekasih yang sudah lama dirinduinya, lalu dia menerima kefarduan yang ada pada Ramadan itu, berpuasa, maka dia dijanjikan mendapat keampunan di sisi Allah. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, maka dia ampunkan dosa yang terdahulu. Banyak lagi lah kalau kita nak bahas dari sudut kelebihan-kelebihan Ramadan yang melayakkan Ramadan dipanggil sebagai Sayyidus Syuhur, ataupun penghulu segala bulan. Jadi saya rasa cukuplah untuk persoalan pertama, untuk soalan yang pengurusi berikan. Wallahu a'lam. Kembali kepada pengurusi. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Abdul Hisham di atas keterangan berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan. Adik kakak, jadi jelas lah Ramadan ni bukan sebagai bulan. Jadi yang teringat mula Tok Guru ni, dia tak suka kita ni panggil bulan Ramadan ni bulan puasa. Jangan panggil bulan puasa. Okay, kita ni bulan Muharram, Safar, Awal, sampai ke Ramadan bulan puasa kita panggil. Bila kita sebut bulan puasa, apakah beza kita dengan bulan lain? Puasa sekarang lah. Puasa sekarang ya. Boleh lain malah pergi masjid, boleh puasa, malah juga. Boleh lain malah sedekah, boleh puasa, malah juga. Boleh lain duduk lara tengok TV dengar lagu, boleh puasa, gitu juga. Cuma beza dia puasa. Tu je. Boleh puasa ni apa? Puasa. Maka jangan kita bezakan bulan Ramadan ni dengan bulan puasa. Kena sebut bulan Ramadan. Sebut tu biar betul. Ramadan. Jangan Ramadan. Ramadan tu TV3 suku sebut ya. Selamat menyambut Ramadan Mubarak. TV3. Bukan Ramadan, Ramadan. Ramadan. Sebab Ramadan ni nama dia banyak. Syahrus Sadaqah, Syahrul Ibadah, Syahrus Salah, Syahrul Quran, Syahrul macam-macam, Syahrus Siyam, Syahrul Rizq. Ada ulama kata Syahrul Rizq, bulan rezeki. Memang bulan Ramadan lah bulan orang menego, hak menego dah melipat gandakan rezeki. Hak tak biasa menego bulan Ramadan, nego lah gapo ayat percik basi berlaku lagi. Cayalah, jual lah gapo bata jokong celuk tepung 3 serial terah jual. Oh nya beli demo sedap kau, sedap cuma kerah sikit ya. Tak kerah apa bata jokong. Jadi nak beralih pada Fadil Dr. Basri, bila kita tahu bahawa Ramadan satu bulan yang cukup-cukup istimewa,
berbanding bulan-bulan yang lain, maka kalau kita ibaratkan nak sambut orang lah, nak sambut orang ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima nak mari ke masjid kita ni, rasa tak tidur tu email 2 minggu mana mesuarak tiap-tiap malam ni, kapek lagu mana, jambel lagu mana, kipas angin ekor bilik rehat tuanku lagu mana, sebab nak sambut raja. Kampung kita Perdana Menteri nak mari, contohlah kan, Perdana Menteri nak mari dengan syarat Mahathir jangan ada. Mahathir marah, sah tak, Mahathir ada, sah tak mari. Perdana Menteri nak mari ni, 4-5 ekor lembu tumbang, sebab orang besar nak mari. Maka bila Ramadan ni bulan yang besar nak mari, perlu ada persiapan-persiapan yang kita kena buat. Maka apakah persiapan-persiapan yang perlu kita buat nak menyambut Ramadan ni? Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Fungsi kita Ustaz Jah, ahli panel yang pertama Ustaz Badrul, tidak lupa Tuan Imam, pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa, para ulama, para ustaz, para pencinta ilmu, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana kata pengurusi itu memang betul lah. Bila ada lawatan daripada pemimpin-pemimpin besar negara atau lawatan daripada sultan, biasanya kita akan membuat persiapan lebih awal. Katakan dia nak datang sebulan daripada sekarang, maka bermula pada tarikh ini kita sudah mula mengadakan berbagai-bagai perancangan, termasuk kita mengadakan siri-siri mesyuarat. Kadang-kadang mesyuarat kita tu sampai tengah malam. Tetapi sultan atau pemerintah tadi kadang-kadang tidaklah semulia bulan Ramadan itu sendiri. Jadi bulan Ramadan ini bagaimana tadi dihuraikan oleh Al-Fadil Ustaz tadi, mengenai banyak kelebihan dan fadilat-fadilatnya, dan sebahagian daripadanya sudah pun maaf kita ketahui. Jadi bagaimana persediaan yang sepatutnya kita buat untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini sebagai seorang Islam, oleh kerana bulan ini dianggap sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulu segala bulan, maka sepatutnya sambutan kita terhadap bulan ini lebih daripada yang lain. Antara yang boleh kita buat ialah, pertama, kita hendaklah memperbanyakkan taubat. Kena perbanyakkan taubat untuk nak nyambut kedatangan bulan ini, tuan-tuan dan sekalian. Kerana bulan ini bulan yang mulia, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan orang yang bertaubat kepadanya. Kalau orang tu tidak bertaubat, mana mungkin Allah Ta'ala akan ampunkan. Kita nak minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kita kena minta dia. Bukan kita mengharapkan begitu saja, tak, kita kena minta melalui doa. Jadi kena taubat ya. Sebab tu dalam hadis Bukhari disebut, ya ayuhannas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Kerana sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Nah, itu pada bulan tidak Ramadan. Betapa pula kalau bulan Ramadan. Apa lagi kita yang bukan Nabi, maka kita lagi banyak dituntut supaya bertaubat dan beristighfar. Apalagi insya-Allah dalam masa tak sampai lagi 2 minggu kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi kita kena banyakkan istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana jua kita berada. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam satu naf Al-Quran, dia kata wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minun. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
hendaklah kamu bertaubat semuanya wahai orang yang beriman, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini, disuruhnya orang beriman itu bertaubat. Kadang orang beriman itu boleh tentu dia melakukan kesalahan, tapi ayat ini suruh kita bertaubat. Kerana taubat ini kadang-kadang dia melibatkan dosa yang kita buat, dan kadang-kadang juga melibatkan kelalaian yang kita lakukan. Kadang-kadang kita perlu bertaubat daripada kelalaian yang kita buat, sehingga kita lupa tentang tanggungjawab kita, dan kadang-kadang kita perlu bertaubat daripada dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan itulah yang paling banyak berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita tengok hari ini tuan-tuan, kadang-kadang orang berniaga kan, secara tidak sedar untuk melariskan perniagaannya nak bulan puasa akan datang ni. Ramailah yang berniaga, macam Ustaz Jah kata tadi, sumber rezeki memang sumber rezeki, tapi orang berniaga tu sendiri perlu faham bahawa dia jangan cuba menipu dalam perniagaan. Jangan cuba bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu untuk melariskan perniagaan tapi menghilangkan keberkatan. Jangan sumpah. Kalau bertanya bila wah gomok ni, hak bila wah gomok ni, kita kata hak hari ni lah, padahal 2 hari lepas dah. Ya, bila kawan tu makan je ada ulat jebok keluar. Contoh je lah. Sebab kita nak suruh benda tu laris. Begitu juga orang jual ikan. Kalau kita tanya dia, hak bila ikan ni? Dia kata hak hari ni lah. Tu balik ke rumah tanya isteri kita tengok cara insang ikan tu, ini hak 5 hari dah. Dia kata rela dia bersumpah. Ini satu bentuk penipuan. Dan untuk mengetahui tuan-tuan sekalian, sekarang ni ada bentuk penipuan-penipuan yang mungkin tuan-tuan tidak pernah terlintas dalam kepala, tapi pernah berlaku. Di Terengganu ada 2-3 kes berlaku. Saya tak tahu di Kelantan berlaku ataupun tidak, atau negeri lain berlaku ataupun tidak. Penipuan yang memerlukan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Penipuan membabitkan persoalan agama. Apa dia tuan-tuan? Penipuan yang dilakukan ke atas ustaz-ustaz. Penipuan dilakukan ke atas ustaz-ustaz. Jarang orang tipu ustaz kan, tapi dilakukan. Contohnya berdasarkan beberapa kes yang diadukan kepada saya, ada ustaz yang pergi berceramah, pihak yang jemput dia tadi, selesai saja dia ceramah, dia suruh sign, tanda tangan. Maka ustaz tu pun tanda tangan, tapi pada borang tu pihak yang menuntut kan. Maka hak tukar tanda tangan tu ustaz, hak menuntut tu hak bawa borang tu. Jadi pihak yang menjemput tu pun ambil duit tu, ambil duit. Jadi ustaz pun kata, wah nak masuk dak siapa-siapa duit lama ngak dah dah. Tanya, rupanya dikebas oleh orang yang menjemput dia. Ini satu bentuk penipuan. Dan Ustaz Azhar Indrus pun di antara orang yang terkena tipuan ini. Dan anda lebih teruk, ada setengah ustaz yang diberi satu sampul. Pada sampul surat tu ditulis, Ustaz teruskan perjuangan. Ditulis itu kan. Dan ini sedikit semangat untuk ustaz. Ustaz pun biasa ustaz ni tak tengok sangat dalam sampul ni ada rimau, ada gajah ke, tak tengok biasanya. Yang hak mana kita orang beri kita ambil. Kalau tak beri, tak ambil kan takut berasa hati jatuh lah. Saya dulu orang beri kita tak ambil. Mari tok guru saya bahasa sombong, dia marah kita tak ambil, jadi kita ambil ya. Jadi ustaz ni bila dia balik sampai dekat stesen minyak, bila dibuka sampul tu nak bayar minyak, kosong, tak ada benda satu. Terkia-kia kawan tu, ini dia panggil jengkring. Ni macam ni memang kena taubat lah. Kalau kita menipu orang biasa tu, kita kata dosa dah. Menipu alim ulama tuan-tuan, bayangkanlah. Apalagi kalau kita menipu tuan imam kita, lagi jengkring. Ya, pertama. Yang kedua, hendaklah kita memperbanyakkan doa. Mudah-mudahan kita akan bertemu juga dengan Ramadan itu. Ada 2-3 hari gitu tuan. Kan? Sebab mati ni kita tidak tahu bila datang. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin 2 minit lagi, dan mungkin selepas daripada kita buat majlis seumpama ini, mungkin kita akan meninggal. Ada satu kisah tuan-tuan di negara Arab lah. Kisah ni kisah benar lah. Ada satu keluarga menunggu kapal terbang. Masa menunggu kapal terbang tu berlaku ribut. Jadi berlaku ribut, ibu kepada seorang anak ni, dia tengok bila berlaku ribut. Masa tu anak dia nak kapal terbang, anak dia sedang tidur. Jadi dia tengok cuaca tak apa jelas kan, dan masa dia terbang sudah tiba masanya, dia tak gerak anak dia tak gerak. Kerana dia bimbang takut kapal terbang jatuh. Dengan dia sekali boleh mati. Dia bimbang. Lepas tu bila setengah jam lewat daripada masa yang telah ditetapkan, dia pun gerak anak dia. Gerak pasal nak naik kapal terbang lah, gerak. Lepas gerak tu dia dapati sebenarnya anak dia sudah mati.
Anak dia mati masa menunggu kapal terbang. Padahal mak dia sengaja tak beritahu, nak ngelakkan kawan tu jatuh kapal terbang. Takut mati dulu lagi. Ya, sebab itu tuan-tuan macam sekalian, kita kena doa. Mungkin Ramadan ni kita tak sempat, kita nampak ni berasa dah lama dah, 2-3 hari lagi. Tapi mungkin kita tak sempat. Sebab tu kuatkan doa kita. Dan apabila Ramadan itu datang, kita berdoa. Di antara disebut dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan dinilai sebagai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Beliau mengatakan hadis itu, bila nampak bulan Ramadan, kita pun berdoa, Allah ma'illahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima yuhibbu wa tarda. Allah Rabbuna Allah Rabbuna wa rabbuka Allah. Itu di antara hadis riwayat Ibn Hibban. Allah ma'ahillahu alaina, ya Allah terbitkanlah anak bulan Ramadan itu membawa keamanan kepada kami, membawa keimanan kepada kami, membawa keselamatan kepada kami, membawa keislaman kepada kami, membawa taufik pada sesuatu yang engkau redai dan engkau sukai. Itu nombor 2, perbanyakkan doa. Yang ketiga ialah kita hendaklah merasa gembira bila datang Ramadan ni. Jangan rasa susah tuan-tuan. Setengah orang bila datang Ramadan dia susah. Hak masak rokok nombor 1. Kalau isap rokok nombor 1 susah dia tu. Dan sebab pagi dia isap rokok, tengah hari dia isap rokok, petang dia isap rokok lah. Bila datang bulan Ramadan dia jengkring. Sedangkan orang isap rokok ni dia hanya mampu bertahan 2 jam 3 jam gitu je. Lebih daripada itu tak mampu. Bila datang bulan Ramadan tuan-tuan, kelebihan bulan Ramadan tu membuatkan dia mampu bertahan sampai maghrib. Sampai ke maghrib. Itu kelebihan Ramadan. Tetapi bila dia berbuka, dia terus qada berbuka itu dengan merokok habis-habisan. Itu satu masalah sikit tu. Jadi saya kata tadi, kita sepatut gembira bila datangnya bulan Ramadan. Kerana yang datang ini tetamu besar. Ustaz datang rumah kita, menteri besar datang rumah kita, kita patut gembira, bukan kita hambat dia. Gembira. Jangan rasa susah, jangan rasa tak boleh makan dah pagi ni. Tak boleh makan dah nasi kabu. Contohnya nasi kabu Terengganu dengan nasi kabu Kota Baru dia lain. Saya pun di Terengganu, saya nak makan nasi kabu Terengganu. Kita makan nasi kabu yang dibuat oleh orang Kota Baru. Sebab nasi kabu dia ada lain daripada yang lain. Itu nombor 3, kena gembira dengan kedatangan. Dan nombor 4, hendaklah mengqada semua puasa-puasa. Hak mana perempuan kita yang mana dia belum qada, hendak ada qada semua puasa tadi. Man kana maridan aw ala safar fa'idatu min ayamin ukhra. Hak mana dia sakit atau musafir dulunya dia berbuka, sekarang kena qada baliklah. Ada 3 hari lagi ni. Qada semua sekali. Kalau dah selesai alhamdulillah. Kalau belum selesai, startlah. Kadang-kadang hak qada tu kan perempuan yang sungguh. Hak lelaki tak qada. Ada juga hak lelaki hendak puasa terus. Dia tak qada. Dan saya pernah jumpa seorang hamba Allah, dia meninggalkan sehari. Dia puasa, dia tinggal sehari. Dia ni menagih dadah tegar. Habis bolehlah kali puasa. Jadi kita tanya dia, kenapa tinggal puasa ni? Dia kata tinggal sehari geger. Aku baru tinggal sehari geger dah. Orang lain tinggal banyak tak apa. Bukan soal geger tak geger, bukan soal sehari tak sehari. Isunya sekarang puasa kena buat selengkapnya. Bukan boleh tinggal sehari 2 itu tak ada. Boleh menagih dadah, dia buat gitu bulan puasa. Itu yang keempat. Yang kelima tuan-tuan masuk sekalian, dalam membuat persediaan untuk menghadapi Ramadan ini, kita memperbarui semula hukum-hukum fiqh. Tanya balik tentang hukum fiqh, masalah puasa, niat dan sebagainya, benda membatalkan puasa, makruh, apa yang membatalkan, apa tidak membatalkan, niat pula macam mana. Yang ada orang kata dia bangun sahur, tiba-tiba dia ingat berniat, maka esok dia tak berpuasa. Benarkah orang seperti ini? Sedangkan dalam Islam niat itu mahalluhal qalb. Niat itu tepatnya dalam hati. Siapa-siapa yang bangun pada waktu malam, dia makan-makan, walaupun dia tidak melafazkan saja aku puasa besok hari, dia tak kata begitu, tetapi niat sudah berlaku. Bukan kita tengok dari segi hadis. Bukan kita tengok dari segi hadis saja, tengok dari segi mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Iqna'. Dalam kitab Iqna' pun kata siapa yang bangun, termasuk orang perempuan dia bangun, dia goreng ayam dan sebagainya. Cuma dia tak sebut saja aku puasa besok hari. Maka niatnya sudah pun berlaku. Sebab dia bangun tu, dia goreng tu untuk apa? Mesti untuk puasa keesokan hari. Bukan saja-saja. Maka sudah pun berlaku. Kemudian ada pula orang yang berjunuk pada malamnya. Dia bangun pagi esok dia tak mandi junuk. Dia kata jengkeng dah puasa aku, dah sah. Tak ada apa-apa. Walaupun orang tu berjunuk pada malamnya, dia boleh melewatkan mandi junuk tu. Cuma bila masuk subuh, kena mandi junuk dah. Tapi puasa tetap dikira sebagai sah. Apa beza pula di antara niat puasa sunat dengan niat puasa wajib? Bagaimana pula disebut? Ada pandangan Syekh Daud Fatani, tidak
Hindarkan segala perkara yang menyebabkan kita sibuk nak beribadat dalam bulan puasa. Jadi kalau tuan-tuan nak beli baju awal-awal. Beli baju awal-awal. Maksudnya jangan beli baju nak puasa tu, nak tarawih nak beli baju. Tak bini kita pesang, tarawih dia 8 rakaat sudah lah. Kalau boleh 4 sudah. Ya, esok sambung pula 4. Pasal nak pergi ke kedai Maiding ataupun kedai Dua Ria. Nak kejar nak beli baju tu. Jadi beli awal-awal. Jadi kita beli awal-awal senang. Ini hati kita beribadat, patut kita tengok baju tak beli lagi. Terutama sekali sesama muslimat kita, dia beli tahap akhir. Esok raya malam ni dia beli. Dia beli berapa? Kacang putih. Benda-benda orang nak buat raya tu kan. Sebab 10 riyal 4. 10 riyal 5. Mula-mula jual 10 riyal 2 je. Malam tu malam yang terakhir. Kan, kelatang lawan wayang malam tu. Jadi dia pergi malam tu. Jadi pergi ni kadang-kadang terlepaslah sembahyang. Malam raya tu juga punya kelebihan yang tersendiri untuk kita beribadah dan sebagainya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, akhir sekali saya nak sebutkan, peruntukkan masa untuk ahli keluarga kita. Bagi saya lah, malam bulan Ramadan ni tuan-tuan, malam pesta. Malam ni kita bawa keluarga pergi sembahyang masjid. Malam ni malam esok bawa pula ke masjid. Ya, jadi kita betul-betul ke masjid. Jadi seronok kita sembahyang. Bawa habis nak cucu pergi sembahyang, jadi sembahyang. Jadi kita banyak mengenal masjid dan kita banyak mengenal rumah Allah. Asal kita banyak untuk keluarga. Jadi kemudian seterusnya, selain daripada itu, dari segi puasa ni, puasa Syaban ni, kita masih ada Syaban ni. Ada orang dia puasa sebelum daripada separuh Syaban dan sebelum Syaban. Kita dah berlalu baru ni, Syaban. Kita boleh teruskan puasa je, tak ada masalah. Ini di antara amalan-amalan dan persediaan yang jangan kita buat ketika nak menyambut kedatangan Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih Doktor di atas jawapan persiapan yang sepatutnya kita buat sebelum pada sambut Ramadan. Adik kakak, apa nama ni? Yang paling penting gati puasa tu. Waktu penting sekali tu. Kita nak ketina ya, kena gati. Sakit gigi 2 hari sebagainya. Ada orang telefon kamu. Ustaz soh puasa ambo. Kata apa? Ambo tak bangun sahur. Tak bangun sahur. Kata tak apa, tak sahur puasa tu lah tak niat Ustaz. Taulah. Tak khabar, kau cidoh je. Dia bunyi tak khabar. Tak niat lah, dok. Koci je, koci je tu agak dia. Nak puasa. Patut tak niat lagi kau koci je nak puasa tu. Dia pun neng. Oh di. Kata sah lah puasa. Tak sah lah Ustaz. Apa? Makan dah. Dia makan baru tanya. Jengkreng. Dia panggil jengkreng. Jadi pindah pada Fadil Doktor. Kita akan buka soalan untuk adik kakak deh. Soalan ni boleh tanya direct ataupun soalan bertulis ataupun soalan SMS. Boleh hantar ke nombor ambo 013 977 9774 013 977 9774. Hanya mesej soalan sahaja. Mesej cinta tidak dilayan. Selagi pada Fadil Ustaz Badrul Hisham. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan puasa ni, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat kita sama-sama kita dengar bahawa difardukan ibadah puasa untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa. Masalah kita lah ni, puasa ni dia tak serupa semaya. Semaya ni ramai orang tak semaya, tapi puasa tak semaya pun puasa. Kau mana? Tak semaya pun puasa. Ha ni masalah ni, bila tak semaya nak takwa kat mana? Puasa tak buka letih setara mana, tak jalan ngakak dah. Tak buka. Bini kata, pergi belilah air batu ni pukul ni dah nak buka puasa ni. Dia celek sebelah mata. Mau tak kelih kau nak mampu dah ni. Mana? Tak buka, nak mampu lolo, tak buka, nak royaknya. Puasa tu tak tinggal, mondek puasa. Mana? Nah, bab
kasih kepada saya. Wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Setiap kali kita menyebut Ramadan, ialah ayat ini kita dengar sama-sama, dan kita pun ialah masing-masing boleh kira lah umur kita berapa. Ada umur 30, ada 40, ada 50, ada lebih 60. Cuba kira selama kita hidup atas dunia, kita dah mungkin dah berpuluh tahun dah kita puasa. Adakah puasa-puasa yang telah kita lalui pada tahun-tahun yang sebelumnya sudah berjaya menghasilkan sifat takwa? Sebab tadi pengurusi tanya, kenapa masih ramai manusia yang walaupun sudah berpuasa tapi belum bertakwa? Kenapa masih belum bertakwa? Puasa ni adalah ibadah. Dan bila kita buat ibadah, dia mesti tak dapat beza, mesti dengan berilmu. Kalau sebab tadi Ustaz Jah sebut, ada tak puasa saja, semaya dok, nampak sangat jahil murakkab. Sebab solat itu adalah tiga agama. Kalau seseorang puasa tapi solat tidak dilaksanakan, bermakna dia telah cacat salah satu rukun Islam dalam diri. Sebab dia juga perlu menunaikan solat sebagaimana dia juga wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi punca kenapa setengah umat tidak menghasilkan sifat takwa, punca sebenarnya adalah kerana berpuasa dengan tidak ada ilmu. Kalau kita kembali, kita melihat kepada hadis sahih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Sesiapa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia ampunkan dosa. Puasa. Kalau seseorang itu tidak mengaji, tak belajar, tak faham apa itu puasa, kenapa dia perlu berpuasa, maka mungkin dia puasa sebab tengok orang yang puasa, dia puasa. Tapi bukan puasa yang dilakukan kerana Allah. Dan tidak ada keinginan untuk ihtisabul ajr inda Allah, mengharapkan sungguh-sungguh ganjaran pahala di sisi Allah. Setengah ulama di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam ijtihadnya dia membahagikan puasa ini kepada tiga keadaan. Ada puasa orang awam, puasa sekadar tidak makan, tidak minum. Ada puasa yang lebih khusus. Puasa khusus ni orang yang puasa bukan sahaja tidak makan, tidak minum, badan daripada perkara-perkara yang boleh mengurangkan puasa atau mungkin boleh menyebabkan batal puasa. Yang ketiga, ada puasa yang sangat khusus. Puasa yang sangat khusus, puasa orang yang bukan sahaja puasa perut, puasa anggota zahir badan, puasa hati dan jiwanya, di mana puasanya adalah semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Dia tidak fikir hal lain kecuali bahawa dia berpuasa kerana Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara perkara yang perlu kita jaga bila kita berpuasa, selain daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sebagaimana kita ketahui, iaitu kita perlu menjaga khususnya lidah kita, percakapan kita, mata kita, telinga kita, semua panca indera anggota badan, daripada perkara yang menyebabkan kita ialah terjatuh kepada dosa salah silap. Sebab itu Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang tidak meninggalkan
qaul az-zur, perkataan dusta, perkataan yang sia-sia, perbuatan yang lara, benda hak tidak baik dah. Ada setengah tamu tengok dia setiap hari dia ada geng-geng dia mesti lepak kedai kopi. Hari lain tak apalah, boleh hisap rokok, boleh minum air, boleh minum kopi, buah, boleh puasa. Dan muka tak boleh nak hisap rokok, tak boleh nak minum air, dia duduk juga tempat tu, buah juga. Sepatutnya boleh puasa lah, melepok gitunya, ambillah masa tu untuk lebih membanyakkan baca Quran ke apa sebagainya, buat yang lebih kita dapat pahala. Sesiapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur dan masih buat benda tu, maka Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak memerlukan seseorang itu pada ia meninggalkan makan dan minumnya. Manakala dia puasa pun, di sisi Allah Ta'ala dia dapat kosong. Sebab tu pentingnya puasa ni dari sudut menguji, menilai iman dan takwa seseorang. Kalau betul-betul seseorang itu puasa dengan ada ilmu dan faham, maka puasa itu memang dia akan menjadi sebab kepada dia mendapat makam takwa. Kita kena ingat, kalau seseorang itu tidak bertakwa, belum tentu ada jaminan amalan solehnya diterima di sisi Allah. Belum tentu. Contoh dalam ibadat korban, apabila Allah Ta'ala memerintahkan kepada dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, supaya buat korban, lalu fatukubbila min ahadihima walam yutakabbal minal akhar, diterima korban daripada salah satu dan tidak diterima daripada yang lain. Bila yang seorang lagi tak diterima, lalu dia kata qala la aqtulanna, aku nak bunuh kamu. Sebab korban dia Allah Ta'ala tidak terima, sedangkan korban saudaranya diterima. Lalu saudara jawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahawasanya Allah Ta'ala hanya terima ibadat korban ini daripada orang yang bertakwa. Kita berpuasa ni tujuannya untuk melahirkan sifat takwa. Sebab tu kita kena belajar. Kita kena belajar. Jangan hanya mari masjid sebab bila ada forum kita pun mari. Walaupun tidak ada forum pun ada kuliah yang lain. Kuliah biasa di masjid ni, di masjid lain, berusaha untuk berada dalam majlis ilmu untuk meningkatkan ilmu. Zaman sekarang ni orang panggil zaman dunia di hujung jari. Kita boleh akses banyak maklumat, kita boleh cari fakta dengan mudah. Kepada sesiapa yang rajin baca, kalau buku-buku yang ditulis oleh Profesor Madya, Dr. Basri terlalu banyak. Supaya Ustaz Jaya sebut tadi, hamba sendiri pun tak ada nak baca buku banyak sangat. Dan kita baca setengah, dan kita ambil masa juga untuk study. Maknanya kita kena ada kesungguhan dalam apa sahaja amalan yang kita buat, termasuk puasa. Kita kena upgrade ilmu kita sebab kita nak puasa yang berkualiti. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyam minar rafathi wal lagwi. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim. Bukanlah puasa itu sekadar tidak makan, tidak minum, menahan daripada makan dan minum. Yang dikatakan puasa tidak bercakap perkara yang buruk, yang keji, kecek huduh lah, bercakap yang tidak baik, bercakap kasar, buat perkara yang lara dan sia-sia. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, rubba sa'im laisa min siyamihi illa al-ju'. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak ada apa-apa yang dia dapat daripada puasanya kecuali lapar. Lapar, pahalanya tak ada. Wa rubba qa'im laisa min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang bangun malam untuk solat malam, termasuklah bangun untuk solat tarawih, tetapi dia tidak dapat apa-apa daripada ibadatnya itu kecuali sekadar berjaga malam. Sebab dia buat dengan tidak ada ilmu, buat dengan tidak imanan wahtisaban, akhirnya tidak melahirkan sifat takwa. Tidak melahirkan sifat takwa. Apatah lagi tidak membuat persiapan persediaan, sebagaimana ahli panel pertama Dr. Basri sebut tadi. Kalau seseorang itu tak buat persiapan tadi, dia hanya menerima Ramadan seperti dia menerima kedatangan bulan yang lain, maka Ramadan dilalui begitu sahaja, maka rugilah dia.
Teramat rugi bagi sesiapa yang peluang itu datang tetapi akhirnya berlalu dengan sia-sia. Jadi di sini umat Islam, masyarakat Islam perlu bermujahadah dari sudut memahami apa itu ibadat puasa dalam konteks yang sebenar. Sebab puasa tu dengan maksud al-imsak, menahan, untuk disiplinkan diri kita. Untuk disiplinkan diri kita. Kalau kita tidak biasa disiplin diri, hamba rasa tidak puasa sajalah, macam semai subuh lah. Semai subuh, kalau kita ni tidak paksa diri, tidak latih untuk bangun awal, untuk salat subuh berjemaah, maka ibadat-ibadat lain pun dia akan jadi berat habis, dia akan jadi longgar habis. Tapi kaitan antara puasa dengan jaga lidah tu sangat rapat. Dia ada kaitan dengan disebut ar-rafath, al-lawi, as-sakhab, mencaci cela dan sebagainya, kena tinggal. Apabila Siti Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, melahirkan Nabi Isa, maka Allah Ta'ala suruh dia, apa dia? Suruh dia beritahu, faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Katakanlah, aku bernazar kepada Allah Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, bernazar untuk sauman, berpuasa, dan pada hari ini aku tidak akan berkata-kata dengan sesiapa pun dari kalangan manusia. Puasa, lepas tu tidak kecek dengan manusia, memberi suatu maksud. Bila seseorang berpuasa, dia kena kawal lidah dia, jangan kecek banyak, bercakap apa yang perlu sahaja. Ataupun kalau tidak ada urusan penting nak pergi kedai, tak sagilah. Ataupun kita siap awal-awal lagi apa-apa yang perlu. Kalau kita kata ada barangan yang perlu diberi untuk menyambut Ramadan, siap awal-awal, supaya kita tidak menyibukkan diri untuk berada dalam kalangan manusia sehingga mencacatkan, mengurangkan kualiti puasa. Akhirnya kita puasa tetapi puasa tidak menghasilkan sifat takwa, tak ada apa-apa puasa pula seperti juga. Maka rugilah kita disebabkan kelemahan kita tidak membuat semakan dan analisa terhadap ibadat kita. Semoga Allah Ta'ala memberi suatu kesedaran kepada kita untuk sama-sama kita semak kembali dengan neraca ilmu, supaya kita dapat tingkatkan kualiti puasa kita, insya-Allah pada tahun ini, insya-Allah lebih baik daripada tahun lepas. Wallahu a'lam. Ustaz Abdul Hisham di atas jawapan yang diberikan berkenaan dengan puasa-puasa tapi tidak mendapat darjat takwa. Mana kata puasa daripada makan minum, ialah hamba baru ni ada demo buh dalam satu grup WhatsApp, nama comel Silaturrahim Insan. Dia tak nulis, dia kecek kita tak ada masa nak dengar. Satu kali dengar gitek. Bila dengar suara tu, ada suara kecek, dia bahasa diri dia YB. Petang ni YB nak kecek bab puasa dah, mau kita nak puasa dah ni. Jadi puasa-puasa ni kita kena tahulah maksud dia apa dia hak sebenar. Maksud puasa ni ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Tu maksud puasa. Jadi maknanya apa dia? Maknanya kalau kita kata macam menahan diri daripada sejuk, kita kena buatlah benda-benda jangan sampai kita sejuk. Pakai jaket, pakai selimut, tutup kipas. Menahan diri daripada sakit, kena buat benda jangan sampai kita ni sakit. Tu masuk menahan diri. Jadi kalau puasa ni menahan diri daripada lapar dan dahaga, kena buatlah gapo-gapo jangan sampai kita lapar. Jadi puasa ni kena makanlah banyak. Nyawi kesimpulan kau tu terkejut hamba. Kata geruk gapo dia ni, baca-baca terdengar molek, kena geruk ayah pay. Ajaran sesak, Allah banyak la ilaha illallah, nyagi kona, macam-macam lah. Ada juga geruk ajaran sesak, ramai pula tu. Jadi itulah dia kena faham molek tu, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tu maksud puasanya, bukan menahan diri daripada lapar dan dahaga. Amo setuju hak Ustaz terus sebut. Benda hak tak penting tak suruh buatlah. Dah. Nak kau tiap-tiap hari bazar Ramadan, la ilaha illallah. Tak ada kerja buat apa. Hari ni stadium, esok Bangor, lusa kalau cepat habis tepat. Masjid pada satu tepi rumah dia ya. Mana? Dia tak kira masjid dalam bazar Ramadan. Siapa tegak ni 7 kali pusing tawah labbaik Allahumma labbaik.
Gak orang jual apa satu hal. Jual akok dengan akok dia je tunjuk. Orang jual pakai baju sikap nampak pusat. Ni 8 kali lalu depan. Kali ke-8 baru berhenti. Pusat 3 riyal. Mana? Nak beli akok tu je pusat 3 riyal. Lepas tu kok manalah nak puasa takwa jauh lah kita. Jadi soalan seterusnya, ambo tu tengok soalan hok mari dak atas ni banyak berkenaan dengan hukum-hukum fiqh. Jadi ambo sepedah sebenarnya. Apa nama ni? Soalan fiqh ni untuk pusingan yang ketiga. Jadi ambo ajak pusingan kedua ni nak buka soalan dan mendapat soalan fiqh banyak. Jadi kita akan teruskan ke pusingan ketiga hok berkenaan dengan fiqh ni, kemudian barulah kita baca soalan-soalan daripada penonton insya-Allah dah. Cuma untuk pusingan kedua ni, soalan kedua pada Dr. Basri berkenaan dengan qiyamul lail. Dan berkenaan dengan Lailatul Qadr. Satu bonus kita boleh kata Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Betapa ruginya kita kalau kita tidak merebut Lailatul Qadr. Dan minta Dr. Ulah lah berkenaan Lailatul Qadar, tips-tips lagu mana nak mendapatkan Lailatul Qadar. Betul ke ada orang kata Lailatul Qadar ni pokok suju air telaga penuh bagaimana? Tak semaya betul dia tengok telaga ya kita. Semaya dak. Muruk agak dia. Air telaga penuh tu Qadar. Bagaimana? Jadi jeng kering. Jeng kering. Jadi wallahu a'lam. Silakan Doktor. Terima kasih kepada Ustaz Jah dan juga di panel pertama Ustaz Badrul. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lailatul Qadar kita selalu baca dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kali huraian Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata lebih baik daripada 1000 bulan itu berdasarkan kenyataan daripada Imam Mujahid, Qatadah dan lain-lain. Dia kata lebih baik daripada kita bersalat dan berpuasa pada bulan-bulan lain selama 1000 bulan. Dan kita bayangkanlah, puasa tu ada fadilah, sembahyang tu, solat tu ada fadilah. Tapi kalau malam itu nak banding dengan 1000 bulan, dia lebih baik. Itu Lailatul Qadar. Jadi dalam sebuah hadis Bukhari disebut kalau kita baca dia setengah tadi dia kata man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dalam sebuah hadis sahih. Dalam hadis lain hadis Bukhari disebut man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Besarnya kelebihan kalau kita berjaya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu. Kemudian malam Lailatul Qadar tu bila? Ada pelbagai pandangan ulama. Imam Ghazali dengan cara dia letak kalau puasa start hari Senin yang Rabu, Lailatul Qadar ni mungkin jatuh 23 dan sebagainya. Banyaklah dia punya istihad dia. Tapi kalau kita rujuk kepada hadis, di antaranya hadis Bukhari juga, dia kata taharraw Lailatul Qadar fi awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu 10 akhir bulan Ramadan. Ada pula hadis Bukhari juga dia mengatakan taharraw Lailatul Qadar fi witr min awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, 10 malam yang terakhir. Jadi ada 2-3 hadis ni sahih belaka. Cuma jadi pening kita yang orang tanya kita jadi pening tu pasal apa pening? Pasal kita puasa tak sama. Saudi puasa dulu daripada kita. Kita puasa kediang sehari. Malang ganjil Saudi, malang genak kita. Betul? Malang ganjil kita, malang genak dia. Jadi dia budak ulih, kita budak ulih. Ke lagu mana tu boh? Ya, sebab malang ganjil dia, malang genak kita, malang genak kita, malang ganjil dia. Pasal kita tak sama berbuka puasa. Kata sepadang kita Thailand, mungkin kalau dia puasa awal sikit, kita puasa lewat, maka malang ganjil dia tu kan, jadi malang genak kita, malang ganjil dia pula. Sedangkan dalam hadis kata itu cari malam-malam ganjil. Jadi nak selesai masalah tentang kita tengok dalam hadis Al-Bukhari tadi, cari 10 akhir malam. Jaga ganjil genak tu. Sebab ganjil tu ikut keadaan negara. Ganjil bagi kita sebab kita start kita ganjil bagi kita. Tapi Saudi kata tu genak. Ya, kalau orang pergi ke Mekah, malam tu malam genak lah. Contohnya, kita duduk Malaysia, kata malam tu malam ganjil. Jadi moleknya kita cari 10 akhir Ramadan. Kalau dalam konteks zaman Nabi SAW tidak ada masalah untuk nak mencari malam ganjil, malam genak tu, malam ganjil. Tapi dalam konteks sekarang, lebih baik kita tekan bermula pada 19 hari bulan, sebab Nabi tekan pada malam tu terusnya. Sehinggalah pada akhir Ramadan. Cari pada malam-malam itu. Kemudian seterusnya,
Macam mana kita nak dapatkan juga malam tu? Sebab kita tak tahu kedudukan tanda-tanda tertentu seperti mana pengusi kita tadi. Apakah datangnya Lailatul Qadar itu ada tanda pokoknya jadi lenduk, pokoknya jadi lenduk. Tengok awan pokoknya lenduk. Ini Lailatul Qadar. Contohnya lah anjing hak biasa nyaluk umur kita dak nyaluk malam tu slow ya anjing. Contohnya ini Lailatul Qadar. Contohnya suami kita hak panah barang malam tu slow dia cakap ini Lailatul Qadar. Bini hak jenis beken suruh buat takak ali buat lalu malam tu Lailatul Qadar. Bukan tanda dia, tu bukan tanda dia nak. Dia bukan tanda anak kita mula-mula hak beken dak dengar kata malam tu jadi dengar kata Lailatul Qadar. Bukan. Tak boleh kata benda tu sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berdasarkan hadis sahih dia kata selepas malam berlaku, esok kita tengok cahaya matahari yang terang dengan keadaan bumi dan sebagainya. Adalah dia tekankan dari segi ciri itu. Yang tekannya ialah kena cari. Yang perlunya kita tekan cari, dan cari itu ada formula. Cari 10 akhir bulan Ramadan. Carilah. Jadi kerja orang mencari tuan-tuan, bila kita mencari, kita bersungguh. Siapa yang bersungguh dia akan dapat. Sebab dalam pepatah Arab kata man jadda wajada wa man zara'a hasada. Siapa bersungguh dia akan dapat, siapa tanam dia akan memungut hasil. Jadi kita kena bersungguh dan jangan tunggu benda tu datang kepada kita. Pertama. Yang kedua, kita pun kena taubat tuan-tuan. Taubat. Rumah-rumah kita tu kalau ada gambar artis, ni malaikat nak masuk tak? Pada malam itu malaikat rahmat akan masuk semua rumah, dan malaikat rahmat akan masuk dengan rahmat dia. Tidak masuk saja-saja, dengan rahmat sekali. Bila masuk dengan rahmat sekali, kalau dia masuk dia tengok gambar separuh warga jengkreng malaikat semua lagi. Jadi hak mana tuan hak lama duduk simpang gambar-gambar separuh warga tu, artis Madonna dak Madonna tu buang semua sekali, dak pakai gawa. Bertaubatlah, buang semua sekali. Hak mana ada patung apa semua sekali, buang semua sekali. Dan kita pula hak ada syirik, hak menderaka pada mak bapak dan sebagainya, hak percaya pada Tok Bomo lebih-lebih sangat tu, ketepikan tu, singkirkan semua sekali sifat-sifat seperti itu. Sebab malaikat rahmat akan masuk rumah untuk malam itu, orang-orang yang derhaka dan sebagainya. Jadi kita kena ini adalah merupakan tip untuk kita dapatkan. Seterusnya, semayang tarawih tuan-tuan. Semayang berjamaah lah, semayang isyak berjamaah, semayang tarawih lah. Jadi kita semayang tarawih, kadang semayang tarawih orang suka buat lapang, tak apalah, kita tidak boleh berbalah lah. Nak buat lapang sila buat, nak buat 20 sila buat. Walaupun dalam hadis Sahih Bukhari dan sebagainya disebut Nabi tidak pernah semayang malam lebih daripada 11 rakaat kan. Kemudian datang pula Sayyidina Umar, di zaman dia buat tarawih, kemudian dia kata ni'mal bid'ah hadhihi, mereka sembahyang di belakang Ubay bin Ka'ab. Dan kemudian sembahyang tarawih itu menjadi sampai berbulu-bulu rakaat, bukan saja kepada 11 rakaat. Tak apalah. Tapi kita kena ingat dalam hadis yang sahih tadi menyatakan Nabi sembahyang tarawih Nabi itu panjang. Siapa orang-orang Islam pegang tali, dia panjang. Walaupun dia buat lapang tapi panjang. Kita lapang macam Charlie Chaplin. Kita keluar rumah tu kita tanya dah teng dia, masjid mana paling pendek? Sehingga kan di Terengganu pernah berlaku seorang tu imam dalam bulan puasa, dia baca Fatihah senapah. Satu kali ni ada seorang pegawai jabat agama pergi nyasak di surau tu. Sebab ada jemaah ngadulah, dia pergi duduk kat belakang. Dia baca, tu imam tu baca 2 napah. 2 napah je dia baca. Yang sudah tu, sudah selesai sembahyang tarawih, sambil makan tu, baca pegawai tu kata bagus tu imam. Apa 2 napah Fatihah? Ya jawab tu malam lain senapah je. Cakap Melayu, Ustaz Ajar cakap Melayu, Ustaz Baru cakap Melayu dengan makhraj huruf Melayu tak betul, kita tak faham. Betul tak? Kita tak faham. Kenapa tu? Mu nak pergi ke mana? Makhraj huruf betul, kamu nak pergi ke mana? Makhraj huruf yang betul lah. Kalau kenapa gitu? Kita makhraj huruf Melayu pun kita tak settle. Macam mana baca Quran? Berterabur sekali. Sebab itu dari sudut sembahyang tarawih tuan-tuan, jangan sekali-kali kita tinggal sembahyang isyak berjamaah, sembahyang tarawih. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia kata sesiapa yang sembahyang isyak berjamaah, campur pula tarawih, kemudian subuh berjamaah, maka pada malam itu pasti, bukan kata biasa, pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Cuma di sini ada sedikit perbahasan ulama. Imam Karmani mengatakan bahawa Lailatul Qadar bagi orang tadi, dia hanya sembahyang isyak, sembahyang tarawih, lepas tu dia tidur, lepas tu subuh kadang dia bangun sembahyang berjamaah. Maka Karmani kata orang macam ni tidak termasuk dalam arti qiyam pada malam Lailatul Qadar.
Namun ada ulama yang membuat kesimpulan, dia kata begini senang. Siapa-siapa yang sembahyang isyak berjamaah dan diikuti dengan tarawih, batu dia tidur, batu subuh esok dia bangun pula sembahyang subuh berjamaah, maka dia akan dapat, dia termasuk dalam arti kata mendapat, orang yang mendapat Lailatul Qadar. Dia dapat juga, tetapi dapat tidak sempurna. Sebaliknya orang yang sembahyang isyak kan, batu sembahyang tarawih, pas rasa tarawih tu tidur sekejap, lepas tu bangun pula baca Quran dan sebagainya, maka orang ini termasuk kategori orang yang mendapat, yang dikatakan sebagai menghidupkan Lailatul Qadar dalam arti kata yang sebenar. Tapi dua-dua tu dapat juga. Jadi tuan-tuan pilih nak mana, nak ala qadar ke nak sepenuhnya. Kita sebelah bulan dah tuan-tuan duduk tidur, sebelah bulan duduk tidur. Malang sebulan ni kalau boleh kita jagalah sikit. Sebab apabila ada bersahur, otomatik kita bangun. Dengan adanya bersahur tu, otomatik kita bangun. Bini gerak, oh bangun, siap-siap masak, dia suruh bangun. Sebab tu bersahur tu dilewatkan, bukan bersahur ke 12. Ada pula bersahur ke 1. Tidak menambah di konsep bersahur. Bersahur tu konsep dia breakfast. Breakfast orang buat pagi, bukan breakfast dengan malam. Tu orang panggil makan malam. Sebab tu pagi. Sebab tu kita nak qiyamul lail 1/3 malam terakhir. Lepas tu sambung dengan bersahur dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam bulan puasa tuan-tuan, kita memang boleh buat tik-tik yang sebut tadi. Cuma dalam buat ibadat sebagaimana Ustaz Badrul tadi kata, kita buatlah yang paling sempurna. Ingat tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan duduk depan saya ni, tuan-tuan nak masuk syurga hak kadar syurga ke hak syurga paling tinggi? Mesti tuan-tuan kata hak paling tinggi. Kalau saya tanya tuan-tuan nak cari isteri, hak sekadar isteri ke hak paling comel? Tuan-tuan kata boleh comel. Boleh kurang hidung macung, letak dinding tembus dinding. Contoh kalau hidung kelokohnya tuan-tuan biar dulu kita dalam isteri pun kita pilih. Kita tunjuk gambar hak perempuan tu, budak lelaki dia nak kahwin, tunjuk gambar perempuan, jerawat penuh sebelah. Bini tunjuk ke mak tengok. Ni hak budak perempuan ni. Ni budak perempuan ke King Kong? Sebelah. Sebab jerawat dia penuh. Mana kita tak suka benda jerawat banyak ni. Macam planet marih nampak. Faham tak? Maka begitu saya nak ceritanya. Hak lain-lain begitu Lailatul Qadar. Cuba tuan-tuan bayang sebagai akhirnya dalam satu hadis hadis riwayat